كافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izinnya dapat sama-sama malam ini kita bersama dengan kitab Fiqhul Manhaji. InsyaAllah kita akan sambung pada muka surat 57. Baik, sebelum kita masuk baca kitab ni, semua nak ingat kita malam ni berada pada 9 Rajab. Nabi SAW bila saja masuk bulan Rajab, Nabi baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah dia, ya Allah, ya Tuhan, Kau berkatkanlah kepada kami pada bulan Rajab ini, dan juga pada bulan Sya'ban yang akan menyusul nanti, dan panjangkan umur kami bagi sampai Ramadan. Apa dia makna Rajab? Berkat. Berkat, kita minta berkat ni bertambah-tambah kebajikan. Jadi tambah kebajikan tu makna dia berkat. InsyaAllah pada 25 hari bulan dan sepanjang 2 minggu ni kita akan jumpa kenduri nikah, kenduri kahwin. Dalam kad kenduri kahwin tu dia tulis apa? Semoga kehadiran Datuk, Datin, tuan-puan akan diberkati. Dan tanya dia apa makna berkat? Dia kata tak tahu kad ni. Terus kita cerita kan. Biar kita tahu makna berkat. Berkat dia apa dia? Bertambah-tambah kebajikan. Di bulan ni, bulan Rajab, Nabi minta berkat. Di antara dalam Islam ni ada 4 bulan. 4 bulan ni dia panggil bulan haram. Pertama sekali bulan Zulqa'dah, lepas itu Zulhijjah, lepas itu Muharram, lepas itu Rajab. 4 bulan ni dia panggil Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Maksud haram apa? Haram daripada memulakan peperangan. Kemudian puasa yang paling tinggi markah ataupun nilainya selain dari Ramadan ialah puasa-puasa pada bulan haram. Jadi kita berada di bulan haram, bulan Rajab, bulan yang kita minta Allah berkat. Di tambah-tambah kebajikan tu maknanya kita tambah-tambahlah sembahyang sunat. Kalau ada kekuatan tambah-tambah sikit puasa sunat. Ada kekuatan lagi buatlah apa-apa amalan-amalan istighfar ke dalam bulan ini.
Kalau boleh, dan memang kita kena boleh, bulan Rejab ni kita dalam ibadat kita kuliah 1. Bulan Syakban kita kuliah 2. Bulan Ramadan kan ada 3 pasal. 10 yang pertama tu kita kuliah 3. 10 yang kedua kita kuliah 4. 10 yang ketiga dia 5. Jadi lepas tu habis dah Syawal kita buat reverse. Tak apa dekat tu lah. Maknanya perjalanan kita terus bagi cantik. Kan Nabi ni dia banyak ibadat. Ramadan Nabi lipat gandakan ibadat. Mungkin 3 tu lipat ganda. Hujung-hujung tu lagi double. Hujung tu mungkin 5 lagi. Jadi kalau kita nak mula hujung mungkin 1, nampak sampai kita. Allah ni boleh tak. Ada kawan-kawan yang mampu puasa ke 3 bulan. Tu tak apalah. Dia bukan sunnah puasa 3 bulan. Tapi tak buat begitu. Tapi kalau orang yang mampu tak salah buatlah. Dia pun tak ada kerja pada pencen dah RTM. Tapi tak ada RTM lagi semua orang sudah. Orang tua pun tak apa. Tu boleh. Jangan kata salah pula. Cuma Nabi tak buat begitu. Tapi kalau buat Nabi tak larang. Baik. Kita masuk pada kitab yang kita nak baca malam ni, muka surat 57. Adab-adab beristinja dan qada hajat. Ini benar harian. Selagi kita jadi manusia kita kena buat. Kecuali kita dah naik maqam malaikat. Jika tu kita tak buat yang apa tak buat. Jadi istinja ni kita dah mengaji hari itu apa dia istinja? Suci. Bila satu orang buang air, dia kecil atau besar, nak suci dia tu sama ada dengan air ataupun dengan batu dan seumpamanya, itu dia panggil istinja. Qada hajat, tunaikan hajat. Kita panggil qada hajat, tunai hajat, buang air. Jadi kalau hajat tu tak tertunai, kalau dia nampak orang halu dia, nampak orang seorang jadi 2. Boleh tunai hajat tu lega. Ini yang kata qada hajat. Di sana terdapat adab-adab yang dituntut ke atas setiap muslim supaya melakukannya ketika qada hajat dan beristinja. Ini yang kata Islam ni indah. Sampai benda sekecil ini pun ada peraturan. Benda ni harian yang kita tempat yang hina. Islam ajar. Bila kita ikut peraturan, ikut adab ni, tambah nilai, tambah pahala. Jadi nak cari pahala dengan qada hajat pun dapat. Bukan dengan zikir sembahyang saja. Dengan qada hajat pun dapat kalau ikut adab-adab. Adab-adab tersebut ialah dia ada bincang 3 benda. Satu berkaitan dengan tempat, yang kedua berkaitan dengan cara masuk, yang ketiga berkaitan dengan arah menghadap. Baik, kita tengok yang pertama, berkaitan dengan tempat menunaikan hajat. Ketika membuang air kecil atau besar, dia hendaklah menjauhi tempat-tempat berikut. Ini pendidikan akhlak, panggil moral. Tapi Islam lebih tinggi lagi, akhlak. Tempat-tempat ni kena jauh. Kalau gagah pergi juga, wa imma dia masuk dalam kategori makruh ataupun haram. Makruh betul salah, haram lagi-lagi besar. Pertama sekali kita kena hindar dan jauh, jangan buang air jalan orang ramai atau tempat mereka duduk atau berkumpul, kerana ia boleh menyakitkan mereka. Islam dia tak mau kita menyakit orang lain. Apa benda bagi orang lain sakit tak boleh. Kita naik mutu lepas, potong ni kita prank lagi, kawan tu lupa nyentuh. Itu pun tak mau. Kita main masjid lambat, lepas main lambat Allah tu sampai bunyi pengerak, kawan kita hilang khusyuk. Dah tak boleh. Itu simple kecil kan.
Tapi Islam tak mau begitu. Tambah hidup dua ayat atau jalan kita yang duduk. Tapi alhamdulillah tempat kita tak jumpa tuan-tuan. Tak jumpa lah. Dia hebat lah. Saya pengalaman. Biasa duduk di India. Tahun 88 saya duduk di India 4 tahun, hampir 4 tahun. Di sana mereka biar orang ramai berhalal kok. Kawan yang berterti tahu. Tapi bukan orang Islam, orang Hindu. Saya mengaji di Nahdlatul Ulama Al-Kota. Tapi itu ada sungai Gumti. Pagi-pagi itu di mana orang satu kumpulan, rupanya dia pergi sambil-sambil bincang selesai. Memang jalan tu cukup busuk, tapi tu ulama tu dia hilang busuk macam ni kacau. Islam banyak, tapi orang Islam tak ada buat lagu tu. Semiskin, sekoma-koma orang Islam tak ada buat lagu tu. Pasal dia pengajian. Jalan orang ramai atau tempat mereka duduk atau berkumpul kerana ia boleh menyakitkan mereka. Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, "Ittaqul la'anain." Qalu wa man la'anan? Qala alladhi yataqalla fi tariqin nasi aw fi ziddihim. Takutlah kamu kepada dua perkara. Maksud takut ni berjaga-jaga, jangan sampai kamu buat dua benda ni. Dua perkara yang membawa kepada laknat. Jangan buat dua benda ni, kalau buat dapat laknat. Apa dia laknat? Laknat ni kutukan dari Allah, maknanya jauh dari rahmat. Dua benda ni. Nabi dia didik sahabat, kan sahabat ni masa tu ramai orang-orang Badawi. Badawi ni orang pendalaman, tak tamadun. Kita biasa baca dah hari tu main-main masjid, masalah kecil selak kawan. Lepas tu lama-lama Nabi didik, mereka bertamadun lah. Dia cerita Nabi kata, jaga daripada dua benda ni bawa laknat, bawa Tuhan jauh daripada rahmat. Para sahabat bertanya, apakah dua perkara tersebut? Nabi tak abang, Nabi yang bagi tu sahabat tanya. Bila sahabat tanya ni, mereka ingin tahu. Bila ingin tahu, abang mudah sekali. Rasulullah SAW menjawab, orang yang membuang air besar, yang menunaikan hajatnya di tempat laluan orang ramai. Tempat orang ramai. Jadi dia buat orang makan lagi makhluk mana sampai bila makhluk hayat. Lepas tu atas lagi awak, atas lagi dajik macam dah orang kutuk. Bila ramai kutuk orang bila ramai, malaikat pun tak tahu. Dan di tempat laluan orang ramai atau tempat mereka berteduh. Tempat berteduh. Ini macam saya sebut tadi, pengalaman di India atau tapi sikit lagi. Taman ada tembok satu kunci. Di tembok tu yang pinang yang kunci ni. Di tepi pejabat rasmi betul. Pejabat kerajaan. Taman dan tembok adalah kunci dengan yang pinang. Orang Islam mai tu kan orang Badui pun tu ya. Orang Nabi didik bagi Muslim. Yang seterusnya, hindar jangan dalam lubang pada tanah. Lubang tanah bukan lubang kita gini. Atau pada dinding. Kita panggil orang Badui dengan dinding ada orang. Dinding dan seumpamanya. Kerana ia akan menghasilkan perkara-perkara yang menyakitkan. Kemungkinan di dalam lubang tersebut terdapat binatang yang berbisa seperti kalajengking. Kita bila lepas kalajengking keluar semua tak bawa dia ajak rombongan main tak pasal ada lagi. Atau ular. Lalu ia keluar dan menyakitkannya. Makna Nabi didik umat ni berhati-hati, cermat, jangan cuma kau. Nak ayat pun tengok dulu.
Kalau orang tua kita tu dia belajar pula bertabik pula. Tabik nak ni anak cucu nak kencing. Tu tabik ke hantu waktu melarat, melampau. Tabik ke hantu anak cucu nak kencing. Tak suruh begitu. Perhati jangan dilupakan. Kadang-kadang terdapat di dalamnya haiwan yang lemah. Hak tadi kalau dia kuat dia keluar, atau hak lemah. Hak lemah dia ramai apa dia kongkiak kecil terlalu sangat lemah. Bila kena yang kecil panas, dia mati betul. Tak boleh menyiksa binatang. Maka ia boleh menyakitkan binatang tersebut. Islam tak mau. Menyakitkan binatang pun tak boleh, apatah menyakitkan orang. Menyakitkan orang fasik tak boleh. Tambah orang soleh, lagi-lagi tak boleh. Ini yang kata bila kita ikut Islam itu kita. Abu Daud telah meriwayatkan daripada Abdullah bin Sarjis bahawa dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubala fil juhri dia makna lubang. Kalau hujri lain tukang baring ya. Juh dengan juhri lubang. Rasulullah SAW melarang daripada kencing di dalam lubang, iaitu lubang pada tanah. Lubang bukan kategori. Lubang ada tu besar kemungkinan lubang tu ada dua kemungkinan. Satu, ada binatang yang berbahaya kita. Yang kedua, kita menyiksa binatang kalau dia lemah. Dua-dua Islam tak nak. Yang ketiga, jauhi, hindarilah di bawah pokok yang berbuah, bagi memelihara buah tersebut daripada tercemar ketika luruhnya, sama ada buah tersebut dimakan atau diambil manfaat dengannya. Ini supaya perasaan seorang tidak merasa jijik. Pasal dia abanglah, pasal jijik, kita tak jijik, mungkin orang lain jijik, dilarang. Yang keempat, di air yang tenang ataupun bertakung. Ini kerana jiwa manusia akan merasa jijik dengan air tersebut, sekalipun air itu banyak. Yang banyak tapi tetap timbul ya. Kayu balak yang rasa lain. Rasa jijik perasaan orang, rasa tak seronok dah salah. Dan najis tersebut tidak merubah rasa, bau atau warnanya, ataupun air itu akan dibuang begitu sahaja jika najis itu mengubahnya. Jadi ada 4 tempat. Yang pertama jalan orang ramai, tempat orang lalu lalang. Yang kedua dalam lubang. Yang ketiga bawah pokok yang berbuah. Yang keempat di dalam air yang tenang. Kalau air itu berlari, taklah salah. Dia salah juga, tapi tak salah berat. Larangan ini juga termasuk pada air yang kurang dari 2 kolak. Jadi bila air kurang 2 kolak, air itu jadi air najis. Kalau banyak, yang itu tak jadi najis, tapi dia timbul jijik. Kalau air banyak, data sini banyak, dia tak jadi najis dengan sedikit najis, yang tak merubah bau, rasa dan warna, tapi dia jijik. Hukum dia dilarang. Imam Muslim dan lainnya telah meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha ayyubala fil ma'ir raqid. Raqid, kita cakap rakit dia apa dia? Raqid bahasa Arab makna dia tenang. Rakit Melayu lain. Rakit Arab tenang. Baginda SAW melarang. Bila kata larang ni larang, saya ulama bincang larang makruh ke haram? Larang ni larang yang sekurang-kurang makruh dan dia boleh jadi haram. Melarang kencing dalam air bertakung ataupun air tenang. Membuang air besar adalah lebih teruk keadaannya dan lebih utama ia dilarang. Kecil pun larang, besar lagi dilarang.
Larangan di sini adalah dengan makna makruh. Tetapi Imam Nawawi telah meriwayatkan bahawa ia memberi makna haram. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi dipanggil ulama tarjih. Jadi dia mengatakan haram, itu yang paling kuat. 4 tempat tadi kita kena hindari. Kalau gagal buat juga, makna kita buat benda yang haram. Dan lebih lagi, dia akan mendapat laknat. Yang kata haram tu, kata Nabi kata laknat ni satu benda yang haram. Kalau tidak, dia tak akan sampai peringkat laknat. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan cara masuk ke tempat qada hajat dan keluar daripadanya. Dan kita hidayah itu pun kita sentuh sikit. Dia tajuk lebih kurang. Jadi cara masuk kepada dalam agama lain tak ada. Agama lain cerita nak pergi buat dia. Dan gereja apa ya? Cerita nak pergi banyak apa tak ada. Ni kata Islam ni lengkap. Disunatkan apabila orang yang qada hajat supaya melangkah dengan kaki kiri ketika masuk dan dengan kaki kanan ketika keluar. Orang yang ada kaki, tak ada kaki, tak nampak mana. Semua ada kaki no? Langkah dia kaki kiri. Nama ni pun tak buat dah. Hak nama ni aku kita tak bagi. Lah, kita masuk tandas 3 kali sehari. Masuk kaki kiri, boleh pahala. Boleh jadi pahlawan dengan masuk tandas kan. Macam kita tak kencing gerak. Boleh 3 kita, apa 13 kali. Masuk kaki kiri, boleh pahala. Keluar kaki kanan 2 kali dah. Jadi secara nak latih ni macam mana? Okay. Kalau tersilap masuk keluar balik, cuk. Cuk, betul masuk balik. Lepas tu dia ingat lah. Cara latih. Tak apa esok nak betul. Tak, hari ni juga keluar. Masuk balik. Macam tu masuk masjid. Masuk kaki kanan. Dia memang naik kiri. Keluar balik. Apa betul? Ini pernah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dia kata kat dia. Tsauri itu makna lembu. Sufyan dia buat yang bodoh macam lembu. Hang ngaji lama dah. Untuk jadi lembu juga lah. Dia kata kat dia tak banyak kita kata lagi minta kombang tangga mungkin siapa ada kiri lembu turun. Itu tak boleh. Itu tak elok. Ni kata kat kita awak yang metra tu. Di masjid masuk turun balik, cuk naik balik. Lepas tu insya-Allah dia akan ingat turunnya. Kita kena latih diri kita. Begitu juga tanda silap masuk kaki kanan, keluar balik molek masuk kaki kiri. Lepas tu dia akan ingat, dia lekat. Dia akan lekat. Saya cakap ni pasal pengalaman. Tak apa dah jadi baju orang itu kena keluar balik. Lepas tu insya-Allah dia lekat. Ini benda yang boleh pahala kita kena buat. Jangan tak apa ustaz sunat saja. Sunat abang bagi tak saja. Sunat ni tak saja. Sunat boleh pahala. Sunat saja tu orang tak mau buat. Ni tak apa ustaz makruh saja. Makruh pun tak saja. Yang saja dia kata harus. Sunat kita buat boleh pahala, makruh kita tinggal boleh pahala. Disunatkan kepada orang yang qada hajat supaya melangkah dengan kaki kiri ketika masuk dan dengan kaki kanan ketika keluar. Ini kerana itulah yang lebih layak untuk tempat-tempat kotor dan najis. Walaupun tandas ni mahal. Tandas orang sini mahal. Kadang tandas dia tu lebih mahal daripada rumah orang lain. Hebat. Tapi tandas. Hebat jawab nama dia tandas. Bila tandas ni, betul kita masuk ke kiri. Dan jangan dia membawa perkataan yang menyebut nama Allah dan juga nama-namanya yang lain. Nama Allah yang 99 tu. Jangan bawa masuk. Dilarang. Disunatkan juga membaca zikir dan doa-doa yang telah sabit daripada Rasulullah SAW.
Sabit di mana yang telah datang, riwayat itu sabit. Ketika masuk tandas dan keluar daripadanya, cara nak langkah pun ada. Lepas tu baca lagi doa. Doa ni Nabi ajar, bukan ulama mereka, bukan tutup guru mereka. Bila Nabi ajar, nama dia hadis. Apa dia doa tu? Doa ketika masuk, mana sebelum masuk. Lepas masuk tak boleh lah, tak boleh baca, tak boleh bawa, tak boleh barat. Sebelum masuk tu baca Bismillah. Kalau tak hafal bawa kan, tak hafal tulis tanda-tanda tahu dia tulis itu tak ada. Jauh sikit. Bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Dengan nama Allah, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada gangguan syaitan-syaitan jantan dan betina. Pokoknya syaitan yang ada jantan, ada betina. Pundak saya tak tahu. Al-khubsi, syaitan jantan. Al-khaba'is, syaitan betina. Kita minta berlindung dengan Allah daripada syaitan. Bila minta Allah jaga, Allah jaga. Syaitan itu ada, Allah jaga. Bila Allah jaga, selamat. Kalau kita tak minta berlindung, di sana tempat syaitan, tempat dia berhimpun, maka dia akan ganggu kita. Macam-macam gangguan di sana. Tak kena tindih hantu pun. Kita ada faham syaitan ganggu, tindih hantu ke? Ganggu yang lain banyak lagi. Dia main, dia apa? Dia ganggu kamu yang lain. Lagi Nabi wudu, dia ganggu. Bermula daripada situ. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Habis. Doa selepas keluar tandas. Dah selesai nak keluar, langkah kaki mana tadi? Kanan. Ghufranak. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anni al-adha wa 'afani. Alhamdulillahilladzi azaqani lazzata wa abqa fi quwwata wa abqa fiyya quwwata wa dafa'a 'anni azab. Atau paling ringan, paling rendah, paling ringkat. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anni al-azab wa 'afani. Makna dia keampunanmu. Kami pohonkan keampunanmu ya Allah. Duduk dalam tandas tak boleh berzikir dengan mulut. Nabi bila tak ada zikir dengan mulut terasa silap, terasa salah. Lalu Nabi kata minta ampun. Kita dulu pun tak pernah sebut nama. Lepas tu kita tak payah baca. Dah diikutlah sunnah Nabi. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripada aku perkara yang menyakitkan aku dan telah menyihatkan tubuhku. Alhamdulillah, Tuhan bagi keluar benda-benda tu. Kalau tak keluar jadi penyakit. Bila tak boleh buang air, dia akan pening kepala. Bila pening tu dia banyak benda lagi dia tiba. Ya Allah boleh buang. Dan lagi sihat. Memang tak tahu, saya dulu pergi buat doktor lama yang teror tu dia. Doktor karat. Dia mati ya. Dia jiran saya, doktor karat. Masuk sakit, masuk dalam bilik dia. Ada berak? Tak berak. Dia berak lucik dia. Mungkin dia ambil ni wallah kalau dia mati tanya. Sakit apa tanya tu? Ada berak? Tak ada berak. Ada berak? Tak ada berak. Memang dia boleh sehat. Segala puji bagi Allah yang telah merasakan kepadaku kelazatannya dan mengekalkan kekuatannya padaku dan telah menjauhkan daripada aku perkara yang menyakitkan yang datang daripada. Jadi kita puji Allah. Orang mukmin gitu. Makan, dapat makan, alhamdulillah. Makin tidur, alhamdulillah. Boleh selesai qada hajat, alhamdulillah. Puji Allah. Amal lega. Allah kata, bahawa itu mereka kata. Kan kita kata, oh lega. Sudah pasti berlega, sudah makan, lega.
Katalah puji Allah, Allah yang melegakan kita. Baik. Yang ketiga berkaitan dengan arah menghadap. Arah nak menghadap pun ada hukum. Haram ke atas orang yang qada hajat menghadap ke arah kiblat atau membelakangnya sekiranya ia berada di tempat lapang dan tidak ada pendinding yang tinggi yang menutup auratnya ketika qada hajat. Kalau tempat lapang di padang tu, di menghadap ke kiblat atau membelakang kiblat, hukum dia haram. Semua ulama, semua mazhab kata haram. Begitu juga haram berada dalam keadaan demikian di dalam binaan yang tidak disediakan sebagai tempat qada hajat. Dia dalam rumah tu tak siap lagi. Dia pergi buanglah rumah menghadap kiblat. Hukum dia haram. Bukan tanda tak apa. Dan tidak mencukupi syarat-syarat pendinding seperti di atas, yaitu dinding yang tinggi yang menutupi auratnya. Dinding yang tinggi tutup aurat. Okey. Yang style diri itu tak tutup aurat. Tapi apa kan dok sikit. Apa kan dia sedap. Itu lagi tak tutup aurat. Tak pola di akhirat dia juga di masjid buat macam tu. Di masjid buat diri tak apa cantik lah. Kalau nak diri pun bagi tutup. Ada orang duduk sikit pegang tu tak apa, tapi bagi tutup. Dan disyaratkan dinding yang menutupnya itu tidak jauh daripadanya lebih dari 3 hasta. Memang ada tutup tapi di ujung tu dia 3 hasta dengan ukuran tangan manusia atau menyamai lebih kurang 150 cm. Dua sop kan? Dua sop ya? Okey. Kata ya. Sekiranya binaan tersebut disediakan sebagai tempat qada hajat seperti tandas, maka harus menghadap kiblat atau membelakangnya. Kalau dalam rumah kita ada tandas, dan tandas tak ada masalah. Cuma yang lebih cantik sebelum buat rumah, anak mereka nak buat plan lepas tu, jangan menghadap tandas. Walaupun hukum dia boleh, tapi elok lagi baik. Elok lagi baik. Makna ini ada. Kalau yang bukan dalam tandas, hukum dia menghadap kiblat, membelakang kiblat, hukum dia apa? Kiblat ni sana mana? Matahari dia tu. Kita ada Malaysia, matahari dia tu lah. Pergi negeri lain, ada matahari lain lah. Kiblat ni mana tempat kita hadap. Itu bila dalam talqin orang tanya, malaikat tanya, kamu menghadap apa? Ma kiblat juga, apa kiblat kamu? Kalau orang tu sembahyang, dia boleh jawablah al-Ka'bah tu kiblati. Kalau orang tu tak pernah sembahyang, dia akan jawab macam dia, angkasa uridu kiblati. Dia tengok tu kan? Itu je. Jawapan tu bukan perlu kepada hafalan. Jawapan dia ikut amalan. Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan daripada Abi Ayyub Al-Ansari daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, "Iza ataitumul gha'ita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bi baulin aw ghaitin walakin syarriqu aw gharribu." Apabila kamu datang ke tempat qada hajat, maka janganlah kamu menghadap ke arah kiblat dan jangan kamu membelakangnya, sama ada ketika buang air kecil atau besar, tetapi menghadaplah ke arah timur dan barat. Timur barat ni Nabi bercakap dalam konteks bercakap di Madinah. Itu dia letak kaki di bawah. Ini adalah arah yang ditunjukkan ketika Nabi SAW berada di Madinah. Nisbah kepada kita Malaysia, maka arah yang perlu kita menghadap ialah utara dan selatan.
belah tu tak apa, belah ni tak apa. Belah ni mana kita menghadap, kalau kita pergi betul, kita membelakang. Jadi hadis ni Nabi cakap dalam konteks Nabi cakap di Madinah. Larangan ini dikhususkan pada padang pasir yang luas atau tempat-tempat yang seumpamanya yang tidak ada pendinding. Yang tak ada dinding. Dinding pun yang dekat, dinding yang jauh tak boleh. Dalil ini dikhususkan pada tempat tersebut sahaja, ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan lain-lainnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku telah memanjat atas belakang rumah Hafsah disebabkan beberapa hajatku. Sahabat Nabi ilmu koding juga. Dia panjat rumah Hafsah ni siapa dia? Adik dia. Kau dia, rumah kau dia. Lagi tak tahu cerita kan tu. Hafsah ni isteri Nabi, anak Sayyidina Umar, kakak kepada Abdullah bin Umar. Satu hari dia papak rumah tu. Aku melihat, ternampak, bukan tengok, melihat Rasulullah dalam keadaan menghadap kiblat, membelakangkan Asyam. Oleh kerana itu hadis yang pertama dikaitkan dengan tempat yang tidak disediakan untuk qada hajat dan yang seumpamanya yang tidak terdapat pendinding. Manakala hadis yang kedua yang Ibnu Umar panjat tadi dikaitkan dengan tempat yang disediakan sebagai tempat qada hajat yang seumpamanya. Dengan ini maksud kedua-dua hadis tidak bercakap. Tadi jangan menghadap, jangan ke arah itu. Hadis Nabi arah tu. Okey, yang Nabi arah itu ni Nabi dalam tanda. Okay. Kemudian yang keempat berkait dengan keadaan orang yang qada hajat pula. Dia hendaklah duduk di atas tumit kaki kiri. Boleh kan? Tak kena PDK lagi boleh. Kena PDK, kena pakai tanah lain. Dan mendirikan lutut kaki kanan. Duduk kaki tumit kaki kiri, kanan diri. Serta tidak melihat ke langit. Kalau tengok atas dia koyak lain. Tidak melihat kemaluannya dan tidak melihat najis yang keluar daripadanya. Ini kerana perbuatan tersebut adalah tidak layak dengan keadaannya itu, dan makruh dia bercakap dan lainnya ketika qada hajat. Tadi awal kita baca itu haram, ini makruh. Makruh ni pun kalau boleh jangan buat benda-benda yang Allah Taala tak apa kan. Imam Muslim dan lainnya telah meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu fasallama falam yarudda alaih. Seorang lelaki lalu berdekatan Rasulullah yang sedang membuang air kecil, lalu dia memberi salam, tetapi baginda tidak menjawab. Dia baru semangat belajar salam, minta tak bagi salam. Orang dalam tanah, Assalamualaikum, saya pula tak nak masuk. Makruh. Dan kita dalam tanah pun tak sunat jawab. Tak sunat jawab. Dan kalau dia tak bagi salam, tak jawab. Dia bagi salam pun tak sunat jawab. Abu Dawud dan lainnya telah meriwayatkan daripada Abi Sa'id radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, janganlah keluar oleh dua orang menuju ke tempat qada hajat dalam keadaan terbuka aurat dan bercakap antara keduanya. Macam saya sebut tadi, Nabi cakap dalam konteks orang Arab masa tu keadaan gitu. Itu biasa tu 3 orang sekali pergi. Itu yang Nabi larang. Kita hari tak timbul ada. Kerana sesungguhnya Allah murka terhadap perbuatan tersebut. Begitu juga perbuatan-perbuatan yang seperti minum, tak ubah masa. Sambil bayar, sambil minum, sambil tengok TV, pasal bola apa sopat ni kan, tengok TV, minum, baca sopat.
Makan dan menyentuh-nyentuh dengan tangan dikiaskan dengan bercakap-cakap, melawak belakang. Ini dilarang. Kemudian di ujung beristinja dengan tangan kiri. Orang yang qada hajat dalam menggunakan tangan kirinya untuk membersihkan tempat najis, sama ada dengan air atau batu dan seumpamanya. Kerana itulah yang lebih layak dilakukannya. Sekira menggunakan tangan kanan, maka hukumnya adalah makruh, kecuali tangan kanan tak ada. Tangan itu dah itu ya, ada makruh. Sebagaimana makruh ia menyentuh zakarnya dengan tangan kanan, menyentuh dengan tangan kiri. Tangan kanan dia ada satu benda yang cepat kasih. Kalau sentuh tangan kanan dia kasih awal. Kita makan nasi kan boleh apa? Kalau tu dah sih. Tangan kiri dia ada isi boleh dia boleh tolak kotoran. Ada pasal Nabi suruh. Ni kalau ada orang pandai buat kajian, ada kajilah tu ambil macam cerita. Nampak dekat tu. Nabi suruh adalah hikmahnya. Sekiranya ia perlu kepada memegang zakat untuk membersihkannya dengan batu dan seumpamanya, tisu kita sebut orang itu boleh, benda-benda yang beku pejar, maka ia adalah memegang batu tersebut tanpa menggerakkannya dengan tangan kanannya, dan tangan kirinya memegang zakat dan menggerak-gerakkannya untuk membersihkan tempat yang najis tersebut. Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW bahawa baginda telah bersabda, "Idza bala ahadukum fala ya'khuzanna zakarahu biyaminihi wa la yastanji biyaminihi." Apabila seorang kamu kencing, maka janganlah ia memegang zakarnya dengan tangan kanannya, dan jangan ia beristinja dengan tangan kanannya. Kanan untuk naik, kanan untuk makan, untuk ambil, untuk kulit, kiri untuk istinja dan untuk benda-benda yang seumpama dengannya. Jadi ada peraturan. Allah Ta'ala buat tangan kiri ini ada pasal dia nak bagi boleh pahala. Ambil wudu, bola tangan kanan. Kalau yang ada kanan kiri, bola kanan. Kecuali muka dia tak ada kanan kiri, dia ada kanan kiri tapi dia serentak. Begitu juga telinga, itu serentak. Tapi kalau tangan kaki, bola dengan kanan. Baik, kalau satu orang tu kencing, dia jangan pegang dengan tangan kanan. Okey, pegang pula. Kalau pegang ni, pegang batai. Pegang ni. Kalau saya sebut betul, semua kalau kita pegang batai. Kalau betul ni tak batai. Timbul satu masalah. Seorang dia kencing, dia pegang lagu tu, batai tak? Batai kencing. Kalau anak dia kencing, dia buat betul apa? Pasal dia buat betul, tak buat betul, pocik rata. Tak batai apa je. Kalau dia dari batai kencing, bukan batai pegang. Kemudian suci daripada hadas. Habis tadi. Makna hadas pada bahasa ialah sesuatu yang berlaku. Hadas. Hadas ni peristiwa atau benda yang berlaku. Tadi kita nampak benar itu dia panggil hadas bahasa Arab. Manakala pada syarak ialah perkara i'tibari. Apa dia i'tibari? Yang hanya wujud atau ada pada anggapan saja. Kotoran. Kotoran itu kotor apa? Kotor kira-kira kotor. Ada ni kira-kira kotor. Tapi kotor tu tak nampak. Pada anggota manusia yang menghalang daripada sahnya sembahyang dan lain-lain yang termasuk di dalam hukumnya, seperti wudu jika tidak diberikan rukhsah. Jadi kalau satu orang tu berhadas, mana ada kotoran dalaman dia, kira-kira bukan ada benda kotor pun, kira-kira tu kotor. Jadi bila ada hadas menghalang satu orang daripada sembahyang dan benda yang sama dengan sembahyang orang kafara, kecuali orang ni berwuduk, mana dia dah rongkai dah daripada hadas tadi. Kalimah hadas
juga digunakan pada perkara-perkara yang membatalkan wudu. Bila seseorang ada wudu, betul batal wudu mana berhadas. Dia kentut, dia kencing, dia buang air, dan benda-benda yang lain yang batal itu namanya berhadas. Kalimah hadas juga digunakan pada perkara-perkara yang membatalkan wudu yang akan kita perkatakan selepas ini, dan juga pada perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Kemudian bahagian-bahagian hadas ia terbagi kepada dua, iaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ialah perkara i'tibari. Yang i'tibari tadi adalah apa dia? Kira-kira yang berlaku pada anggota manusia yang empat, iaitu muka, kedua tangan, kepala dan kedua kaki. Maknanya ada hadas di situ, nak buang dia kena basuh empat tempat ni dengan kita panggil wudu. Di mana ia menegah daripada sahnya sembahyang dan seumpamanya ia boleh dihilangkan dan terangkat dengan berwudu. Dengan itu maka jadilah ia orang yang bersedia untuk bersembahyang dan seumpamanya. Okay, saya nak baca laju daripada ni, mudah-mudahan kita faham sangat. Hadas besar ialah perkara yang i'tibari yang berlaku pada seluruh badan. Hadas besar ini dia ada kotoran seluruh badan, nak kena basuh seluruh badan, di mana ia menghalang daripada sahnya sembahyang dan perkara-perkara yang termasuk dalam hukumnya. Hadas ini akan terangkat berakhir dengan mandi. Dengan itu maka jadilah dia seorang yang layak untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang melakukannya yang disebabkan oleh hadas tersebut. Jadi hadas kecil nak bagi hilang dia dengan berwudu, hadas besar nak bagi terangkat dia dengan mandi. InsyaAllah hari ini kita akan bincang pada pertemuan akan datang. Kalau ada soalan. Kalau seorang berwuduk dengan wuduk yang tidak orang nak kerja tak Ulang. Oh, tak istinja ambil wuduk dulu. Pakai kekas, pakai gerak. Dia kena istinja dulu baru berwuduk. Lagi ni wuduk berarti istinja dia batal lah. Okey, terima kasih. Dia dah minta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una warzuqna 'ilman. Alhamdulillah ونعوذ بك من حال أهلنا. اللهم استر قلوبنا وعيوبنا وعنا ولا تزغ